Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam ini sebelum saya menjadi mutarjim secara rasmi, saya diminta untuk jadi MC, Master Ceremony. Jadi dua dalam satu. Jadi sebelum ni saya mengucapkan selamat datang ke Akademi Pengajian Islam untuk sama-sama kita meraihkan satu majlis ilmu, satu majlis dakwah yang didatangkan khas dari Arab Saudi yang kita lihat ada di depan ini, yang sebentar lagi kita akan mendengarkan butiran-butiran mutiara hikmah insya-Allah yang akan dibawakan oleh beliau. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir, daripada para asatizah, para syuyukh, para pelajar daripada sekitar Kuala Lumpur dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita akan mendapat keberkatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya memulakan majlis ini, maka eloklah saya memberitahu latar belakang serba sedikit tentang Syekh, iaitu pada asalnya Syekh Mahir, tetapi beliau tidak dapat hadir kerana kapal terbang kapal terbangnya tidak berjalan pada ini mengikut penerbangannya, ditundakan pada hari esok, jadi tak sampailah. Bagaimanapun datang seorang syekh yang sama juga, iaitu beliau merupakan ahli majlis Dewan Ulama Arab Saudi, iaitu Syekh Dr. Qais Muhammad Al-Mubarak. Beliau mengajar di Universiti Malik Faisal di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Jadi di antara lain beliau punya magister tentang perubatan, iaitu bertajuk Al-Mas'uliyah Tibbiyah fi Syariah Islamiyah. Itu risalah tesis magister. Kemudian PhD dia, risalah doktora Aqdul Ilaj At-Tibbiyah fi Syariah Al-Islamiyah, juga berkait dengan perubatan yang digabungkan dengan perspektif Syariah Al-Islamiyah. Jadi insya-Allah itu sebagai kajian beliau dalam postgraduate. Jadi mudah-mudahan daripada pengalaman beliau ini, beliau akan memberikan ilmunya untuk kita semua, dan mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama mendengar, walaupun mungkin tak sama, sebab kelemahan manusia. Saya mungkin menyampaikan tak seperti mana yang dia nak sampaikan, tetapi saya akan berusaha biqadar al-istita'ah li naqlil ma'lumat min asy-syekh al-alim al-alama fi ilmihi fi tafaquhi, fa insyaallah nastafid minha jami'an. Begitulah seterusnya. Jadi selesailah sudah sebagai MC, dan sekarang bermulalah peringkat yang kedua, yakni saya menyerahkan untuk Syekh Dr. Qais untuk menyampaikan ceramahnya. Wal an nufaddil al-fadilatu Syekh Dr. Qais Muhammad Mubarak, udhun min a'dha hay'ah kibar ulama fi Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, liilqa muhadarati, falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فلا بد لي أن أشكر جامعة ملايو على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر هذه الجامعة ممثلة في مديرها وفي أعضاء هيئة التدريس فيها وفي طلابها النجباء. حديثي الذي أنا أخبرت أن الموضوع حبذا أن يكون حول التحديات التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. تفضل. وهذا الموضوع حقيقة طويل الذيل، وشرحه يحتاج إلى تفصيل، لكنني سأوجز بقدر المستطاع. نشر الدعوة الإسلامية
ما المقصود بالدعوة؟ المقصود بالدعوة الدعوة إلى الإسلام، إلى هذا الدين، دين الله عز وجل، هذا الدين الذي هو في حقيقته الانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل. إذا انقاد العبد إلى أمر الله عز وجل واستسلم، فإن الشأن فيه أن يسير في حياته بانتظام. هذا الانتظام شأنه شأن انتظام جميع المخلوقات، ذلك أن الله عز وجل اختص الإنسان من بين سائر المخلوقات بأن أعطاه حرية الفعل، أن يفعل الخير إن شاء أو يفعل الشر إن شاء. وهذا وصف لم يعطه الله سبحانه وتعالى لأي من مخلوقاته. فالجمادات لا شأن لها في أن تفعل أو لا تفعل، بل حتى الملائكة المكرمون المطهرون ليس لهم قدرة على المعصية، لا يعصون الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون. أما الإنسان فملكه الله هذا الوصف العظيم الجليل، وهو أنه قادر على الطاعة وقادر على المعصية. Jadi sebagaimana Syekh terangkan, dia mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana kepada Universiti Akademi Islam Universiti Melaya daripada sudut pengarahnya dan wakilnya ada Dr. Karim hari ini, dan juga yang tidak dapat hadir kerana masalah tertentu, dan para pelajarnya, tenaga pensyarahnya semua. Jadi beliau mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana mengundang beliau kemari dengan satu tujuan yang besar, iaitu menyampaikan dakwah Rasulullah SAW dan cabarannya, yang mana ianya berterusan sehinggalah hari kiamat, yang mana dengan itu beliau memberikan kiasan di antara lain perbezaan di antara malaikat dan manusia, yang mana malaikat itu satu makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT yang tidak akan bermaksiat kepada Allah, berbeza dengan kita sebagai manusia. Tentunya kelemahan yang banyak, sebagaimana dalam firman Allah SWT di sana tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dengan kelemahan. Dengan di antara kelemahan manusia itu akan terjebak untuk melakukan kemungkaran, selain daripada tetap boleh mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. إذن الإنسان أعطي وصفا أهله لأن يكون أعظم المخلوقات وأشرفها، كما عليه جماهير علماء المسلمين، أن الإنسان أشرف المخلوقات لما متعه الله عز وجل من هذا الوصف. إلا من ضل من البشر فهؤلاء اختاروا طريق الشر. والله عز وجل يقول وهديناه النجدين، أي أن الله فوض إلى العبد أن يسلك طريق الخير أو طريق الشر بعد أن دله ووهبه هذا العقل، ولم يتركه سدى جل جلاله، بل أرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب من أجل أن يبينوا له الطريقة المثلى للسير في الحياة. أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يبينوا للناس الطريق الأمثل الذي به يستطيعون أن يسيروا سيرا منضبطا كما تسير سائر المخلوقات سيرا منضبطا. فمثلا لو التفتنا إلى أي صنف من أصناف المخلوقات لرأينا سيرها عجيبا بديعا عظيما جليلا. نتأمل في سير الأفلاك، الشمس والقمر والأرض والنجوم تسبح في فضاء ليس بينها رابط، ومع ذلك تسير سيرا غاية في الدقة، حتى أن العلماء قالوا بأن القمر مع الأرض مع الشمس يسيرون فيلتقون على خط مستقيم واحد في كل 29 يوما و12 ساعة و44 دقيقة وثانيتين و87% من الثانية، لا يتخلف شهر عن شهر. ليس في هذا معنى إلا أنه مظهر من مظاهر بديع خلق الله عز وجل.
فالقمر يسير سيرا منضبطا والشمس كذلك. الدم في جسم الإنسان، الكائنات الأخرى كلها تسير سيرا غاية في الدقة لا تفاوت فيه. والله عز وجل أجرى كونه بهذه الصفة. اختص الإنسان بأن جعله قادرا على أن يفعل الخير أو يفعل الشر، له اختيار، له حرية. لكن الله عز وجل أراد من العبد أن يفعل أوامره التي قسر الله عز وجل فيها جميع المخلوقات. أراد من البشر أن يسير هذا السير لتنتظم حياته كما تنتظم الأفلاك وهي تسبح في السماء. Sebagaimana Syekh mengatakan bahwa jumhur ulama mengatakan makhluk yang terbaik, yang termulia adalah manusia. Jadi manusia adalah yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena dalam Quran pun telah dinyatakan ianya adalah manusia yang makhluk yang terbaik. Maka dengan sebab itulah manusia itu diutuskan kepadanya dengan rasul-rasul, dengan kitab-kitab untuk memandu mereka itu ke jalan yang benar. Akan tetapi sebilangan daripada manusia yang tidak beramal atau tidak mengikuti apa yang dinyatakan oleh Rasul dan apa yang dinyatakan oleh kitab, maka dia akan berada dalam dolal, dalam kesesatan. Jadi Syekh mengatakan bahawa itulah yang berlaku kepada manusia daripada dulu hinggalah sekarang. Kerana apa? Kerana kepentingan bagi memelihara hidayah Allah SWT itu, maka kita hendaklah berusaha untuk mempertahankan hidayah-hidayah itu dan menyampaikan kepada masyarakat seluruhnya. Sebagaimana juga Syekh memberitahu bagaimana tertib, bagaimana kehebatan, bagaimana cantiknya segala kejadian yang dijadikan oleh Allah SWT daripada apa yang ada di muka bumi ini, seperti matahari dan juga bulan. Jadi matahari dan bulan itu berjalan mengikut prinsip-prinsipnya sendiri. Jadi oleh kerana makhluk yang dinamakan bulan, bintang, matahari berjalan di atas muka bumi ini, berputar di atas galaksinya sendiri itu dalam tempoh 24 jam dengan betul, dengan mustaqim, dengan mengikut peraturannya, dengan mengikut sunatullahnya, maka dengan sebab itulah alam ini berjalan dengan baik. Tetapi sekiranya tidak, maka alam ini akan musnah. Begitulah dengan manusia itu sendiri, yang mana manusia itu diberikan hidayah, diberikan petunjuk, tetapi sekiranya kita tidak mengamalkan sebagaimana petunjuk yang disarankan oleh Rasul dan Nabi-Nabi yang ada, maka kita akan terjebak ke dalam kesesatan. Begitulah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh dalam ucapannya sebentar tadi. فما جاء به الأنبياء نوعان، أمور علمية وأمور عملية. الأمور العلمية التي يسميها العلماء علوم العقائد والتوحيد، وهذه لا يختلف فيها نبي عن نبي. جميع المسائل الاعتقادية العلمية لا يختلف فيها نبي عن نبي، فكل الأنبياء يخبرون البشر أن هناك إله واحد، وأنه خالق واحد متفرد بالخلق وحقيق بالعبادة، وأنه خلق جنة وخلق نارا، ومن أطاع سيكون نصيبه الجنة، ومن عصى وكفر فنصيبه النار والعياذ بالله، وأن هناك حسابا، وأن هناك ميزانا، وأن هناك صراطا. كل هذه أمور معلومات، وأنه خلق أنبياء كثر، وأنه وزعهم على البشر، وأنه ما من أمة من الأمم إلا وقد أرسل الله فيها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كما قال تعالى. فهذه الأمور الاعتقادية يسميها العلماء أمور علمية. الجانب الآخر الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام أمور عملية، يعني أمور يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، تشريعات، أحكام التعامل فيما بينهم. هذه الأمور العملية يحكمها الزمان ويحكمها المكان ويحكمها الشخص، ولذلك ينبغي أن تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ومن ثم فوقع الخلاف بين الأنبياء في الأمور التشريعية. كل نبي يعطيه الله عز وجل تشريعات تتناسب مع قومه، إلى أن وصلت البشرية إلى مرحلة من النضج والاكتمال،
فأرسل الله رسولا جعله خاتم الأنبياء والمرسلين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطاه شريعة جعل من خصائصها أنها تصلح في كل زمان وفي كل مكان، بخلاف الشرائع السابقة، شريعة سيدنا عيسى أو موسى أو غيره. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان، تصلح للبدوي في الصحراء وللمدني في المدينة. Syekh juga menyatakan di sini bahawa ada dua unsur utama, yaitu elemen ilmiah dan juga amaliyah. Jadi apa yang Syekh perkatakan kepada kita tadi, maknanya perkara yang berkait dengan ilmiah itu tidak pernah berubah daripada semua nabi-nabi. Yang mana setiap nabi-nabi dan rasul-rasul itu diberikan keilmuan berdasarkan umatnya, berdasarkan kaumnya. Yang mana dengan sebab itu manusia itu akan yang disebut sebagai yang sama itu dalam perkara yang berkait dengan aqaid, berkait dengan akidah, yaitu dalam permasalahan yang diberikan oleh Syekh seperti mana orang yang berbuat baik, orang yang taat kepada perintah Allah, maka balasannya syurga. Adapun bagi mereka yang tidak taat, yang melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa dan sebagainya, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi perkara yang seumpama ini ianya sama, iaitunya tetap, ianya isbat, tidak pernah berubah daripada semua nabi-nabi, daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang disebutkan di sana bahawa ciri-ciri para nabi-nabi tersebut, mereka itu menyampaikan wahyu, menyampaikan ajarannya itu bersesuaian dengan zaman wal makan. Maknanya di situ kalau Nabi Nuh sesuai dengan kaumnya, Nabi Musa sesuai dengan kaumnya. Tetapi yang membezakan yang terakhir, yaitu yang mana disebut Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dakwahnya itu merentasi semua perkara tersebut. Ataupun dalam ayat yang lain, dalam ayat lain yang saya ambil dapat Al-Quran yang Syekh tidak menyebutnya, yang disebut di sana wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan telah kami mengutuskan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada seluruh alam. Jadi kupasan daripada intipati daripada apa yang Syekh sampaikan, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merentasi sepadan bangsa, merentasi terhadap warna kulit, merentasi sepadan kaum, bangsa dan sebagainya. Dengan sebab itulah itu adalah antara ciri-ciri yang diperkemaskan oleh kita sebagai umat Islam, yang mana dakwah itu adalah untuk semua, dan bukannya dakwah itu bersifat syekh saja ataupun ahli ilmu, tetapi kita sebagai orang awam juga boleh berdakwah dengan kadar kemampuan kita. Demikianlah yang telah disampaikan oleh Syekh bersesuaian dengan kadar kemampuan yang saya faham. إذن أنا أضحك أبتسم لضحككم وإن لم أفهم ما قيل. هذه ما جاء به الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الأمور العلمية والأمور العملية كلها تتناسب مع فطرة الإنسان، ومن ثم كان هذا الدين دين الفطرة، لأن فطرة الإنسان تنزع به إلى أن يعتقد أن أحدا من البشر ليس أفضل منه، وأن أحدا من البشر لا يمكن أن يكون هو الخالق ولا من الملائكة ولا من يعني لا بد أن يكون كما قالت العرب البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، فيستحيل أن يكون هناك خلق من غير خالق. فالإيمان بوحدانية الله عز وجل هو فطرة إنسانية، وكل الأمور الاعتقادية هكذا، الحساب والعقاب فطرة إنسانية. كيف يعتدي شخص على شخص على آخر ثم يموت كلا الشخصين ولا يكون هناك حساب؟ هذا الفطرة لا تقبل هذا الأمر. فالأمور الاعتقادية تدعو إليها الفطرة، وكذلك الأمور العملية التشريعية أيضا تتوافق مع فطرة الإنسان. فما من أمر أمرنا الله به إلا وهو فطرة بشرية. عندما الطفل الصغير يحترم الكبير، الكبير يرحم الصغير، فيأتي هذا الدين بأمور تشريعية تدعو الصغير إلى احترام الكبير، وتدعو الكبير إلى العطف والشفقة
على الصغير، حتى أنه قال، حتى لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنه عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، بمعنى أنه خلقه ودينه كل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فهذه الأخلاق هي الفطرة الإنسانية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi Syekh juga menyatakan bahawa sebentar tadi kita ketawa kan, tetapi Syekh tidak faham apa yang kita ketawakan. Tapi saya menyambungkan apa yang dikatakan tadi, beliau mengulas lebih panjang tentang apakah yang dimaksudkan dengan al-amaliyah dan juga al-ilmiyah. Jadi dia dah huraikan tentang al-ilmiyah tadi tentang aqaid. Tapi yang keduanya berikut tadi dia menjelaskan tentang tasyri'iyah. Tentang tasyri'iyah yang saya tak sempat terjemah tadi. Jadi saya terjemahkan daripada yang tadi dan bersambung yang sekarang. Mana yang disebutkan dengan tasyri'iyah itu beliau memberi contoh, maknanya agama itu adalah fitrah. Fitrah macam mana? Maknanya setiap kejadian ada yang menjadikannya. Meja, kerusi ini semua ada yang menjadikan. Tidakkan manusia itu dalam alam yang hebat, yang serba canggih ini tidak ada yang menjadikannya. Jadi sudah tentulah yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang ditekankan oleh Syekh, dan beliau mengatakan di sana bahawa contoh yang diberikan bagaimana seorang bayi dan dia akan membesar, yang mana kita sebagai yang dewasa akan menyayangi yang kecil. Begitu juga yang besar akan menghormati yang kecil, akan menghormati yang besar, dan yang besar akan menyayangi yang kecil. Jadi itulah contoh yang diberitahu oleh Syekh, yang mana apabila ini berlaku maka ia akan memberikan impak yang besar kepada umat Islam. Ya, jadi itulah di antara lain yang menyuruh kepada kita supaya memberikan perhatian terhadap tasyri'iyah, supaya kita akan merasa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu. إذن هذه الفطرة التي يدعو إليها دين الله عز وجل جاءت الرسل لبث الفطرة في المجتمعات البشرية، ولكن من حكمة الله عز وجل أن سن لنا السبيل الصحيح لنشر هذه الفطرة، لنشر هذا الدين، لنشر هذه التي نسميها نحن اليوم الدعوة. نشر هذه الدعوة وهذا الإسلام وهذه الفطرة وبثها في المجتمع له سبيل، له طريق. فإذا بالله عز وجل يجعل من الرسل مدرسة في ذلك، فكان هديه عليه الصلاة والسلام منذ بعث إلى أن رحل إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو مدرسة في كل تصرفاته. سطرت هذه المدرسة كتب السيرة النبوية. فمن أراد أن يعرف كيف كان يتعامل صلوات ربي وسلامه عليه مع التحديات التي ترد عليه فليقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الوقت زاحمني، ولذلك يعني أعذروني إذا أوجزت إيجازا شديدا. نتأمل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسأحكي لكم منها موقفان اثنان. الموقف الأول في بداية الدعوة، حين رحل عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ليدعو الناس إلى الفطرة، إلى التوحيد، إلى مكارم الأخلاق. وإذا بكفار قريش يرسلون إلى كفار الطائف ويحذرونهم منه عليه الصلاة والسلام، ويطلبون منهم أن يطردوه. إذن هي مؤامرة، أليس كذلك؟ مؤامرة. ومع ذلك لم نجد في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين بعثته والناس تتآمر به إلى أن تمكن من مكة والمدينة، لم نجد طيلة هذه الرحلة منه توترا ولا قلقا ولا اكتئابا ولا ضجرا ولا تصرفات هي عبارة عن ردود أفعال أبدا. كان سلوكه عليه الصلاة والسلام غاية في السمت الحسن وفي السكينة وفي الهدوء وفي الثقة في الله عز وجل. لم يضطرب، لم نسمع منه صراخا هناك مؤامرات خارجية، أمريكا تكيد لي، روسيا تكيد لي، هذا الكلام لا يقوله عليه الصلاة والسلام. كان يرى كيد الكائدين، ولكن
كان يرى أعظم وأخطر من هذا كله شيئا واحدا، أتدرون ما هو؟ أن يكون سلوكه غير صحيح. تأمل معي، كان عليه الصلاة والسلام وهو في هذه المرحلة من بداية بعثته إلى أن استتب له الأمر، كان يعاني من مكائد لا تنتهي، من أفراد ومن جماعات، من المشركين، من اليهود، من غيرهم، ومع ذلك لم يكن ليتصرف تصرفا فيه ردة فعل، لم يكن متشنجا، لم يكن مكفرا، لم يكن مضللا أبدا، كان غاية في الهدي الحسن. بل إنه في أقصى موقف أصيب فيه بأن رمي بالحجارة في الطائف ماذا كان يقول؟ ما هي ردة فعله؟ ذهب إلى قوم لا ليتولى الحكم، هو عرض عليه الحكم، عرض عليه الملك فأبى، ذهب ليقول لهم لا تعتقدوا أن للكون إلهين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هذا غير الفطرة ترفضه، إن للكون إلها واحدا، وأمرهم بأخلاق وآداب عالية، ومع ذلك يردون عليه بأن يرسلوا سفهاءهم ليرمونه بالحجارة. فما هو رد فعله عليه الصلاة والسلام؟ هل كان متشنجا؟ هل استدعى؟ هل دعا عليهم؟ أبدا، رفع يديه إلى السماء ودعا وقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني هو يخشى أن يكون الله سبحانه وتعالى قد غضب عليه لأنه لم يحسن سياستهم، لم يحسن دعوتهم، اتهم نفسه عليه الصلاة والسلام ولم يتهم المشركين. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كيف لا يعلمون؟ يعلمون، لكنه عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للناس، بعث مترفقا للناس. Syekh menghuraikan dengan panjang lebar dua elemen di sini, yaitu tentang sirah dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengupas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Hadis itu pendek, tapi huraiannya macam tadilah daripada awal sampai akhir. Jadi apa yang dihuraikan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh dia dijadikan Nabi dan Rasul menyampaikan dakwahnya daripada mula sampailah menemui Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sifatnya, jiwanya adalah sangat besar, yang mana kalau diperhatikan daripada apa yang Syekh sebut tadi, Rasulullah tidak pernah merasa gundah gulana, merasa gelisah, merasa sedih terhadap apa sahaja cabaran, dugaan, rintangan, apa-apa sahaja yang dilakukan oleh orang kafir, Quraisy dan sebagainya, sehingga beliau berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Tetapi Rasulullah tetap mengatakan bahawa dia bersabar dengan apa yang dilakukan penyiksaan, penderitaan kepadanya, dengan mengatakan bahawa sesungguhnya kaumku itu tidak mengetahui, maka berikanlah mereka itu hidayah, berikanlah mereka itu petunjuk. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa daripada awal tadi Syekh mengatakan bahawa dia suka untuk mengupas tentang cabaran dakwah. Dan sudah tentulah kita dalam suasana Allah 21 ini, cabaran dakwah pada masa kini. Jadi beliau mengulas, maknanya meminta kita sendiri supaya mempersiapkan diri kita ini dengan ciri-ciri yang ada pada Nabi SAW, iaitu kita sentiasa mempunyai sifat berlapang dada, sentiasa bersifat mendoakan mad'u, orang yang menzalimi kita itu. Kenapa? Kenapa Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kesat, tidak pernah membuatkan satu respon, satu tindak balas negatif, walaupun ditindas, walaupun disakiti, walaupun dianiaya, walaupun dizalimi. Jadi kalau mengikut keadaan kita pada hari ini, kita di mana? Jadi itulah yang kita boleh lihat bagaimanakah dakwah Nabi SAW, yang mana dengan penuh cabarannya selama tempoh 23 tahun kalau kita kaji, memang penuh dengan penindasan dan sebagainya. Jadi mana Syekh tak nyatakanlah 13/10 tadi. 13/10 ni saya tambah 13/10. Jadi 13/10 itu penuh dengan bermacam-macam perkara, penuh dengan bermacam-macam perkara dan dugaan dan cabaran dan sebagainya. Tetapi Rasulullah tetap dengan mauqifnya yang positif,
yang dengan sebab itulah dakwah Nabi SAW itu berjaya berkembang ke seluruh muka alam ini, dan kita sebagai bangsa Malaysia dapat menikmati keindahan Islam. Kalau tidak, tak sampailah dakwah kepada kita, maka kita pun tak tahu kita ni termasuk manusia macam mana. Adakah manusia yang masih dalam lautan ataupun sebagainya. Itu tambahan daripada saya, bukan daripada Syekh. الموقف الثاني الذي يلخص لنا أن التحدي الأكبر هو النفس البشرية، أنه عليه الصلاة والسلام في أول غزوة غزاها، غزوة بدر تذكرونها، عندما أسر عددا من المشركين كان يفك الأسير بعد أن إذا علم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. تأمل معي، أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، كيف يحرص على التعليم، على القراءة والكتابة؟ ليس لهذا التصرف من معنى إلا أن هذا الدين يحمل في طياته عوامل النماء، عوامل الحضارة، ففرض على هذه الأمة البسيطة في تركيبتها الاجتماعية التي تنام على التراب وتلتحي في السماء، فرض عليها التعليم فرضا. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما رأيناه في زمننا الحاضر. بعض بلاد المسلمين للأسف، بعض البلاد التي يكون المسلمون فيها أقلية 10%، 5%، 15%. هذه البلاد للأسف بعض البلاد خرج شبابها حملوا السلاح وقاوموا الحكومة غير المسلمة وقاتلوها، وتركوا آبائهم وأمهاتهم وأسرهم في حالة من الفقر، وهم كذلك في حالة من الفقر يعيشون في الغابات ويعملون تفجيرات ويعملون مآسي. مضت السنون، عددهم يسير، لن ينتصروا، وفي نفس الوقت ازداد الجهل بينهم. ومضت سنون طويلة، لو أنهم خلال هذه الفترة التفتوا إلى التعليم لكان لهم تأثير، وأي تأثير في هذه البلاد، ولأسلم على يدهم عدد كبير من أهل هذه البلاد. أختم بهذا لأن الوقت قد زاحمني وكأنني زدت عليه قليلا، معتذرا منكم الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya terjemahkanlah sebelum berakhir ya. Jadi apa yang Syekh beritahu di sini tentang cabaran yang terbesar kepada umat Islam, sebagaimana yang berlaku, dibagi contoh mana cabaran dalam peperangan. Jadi cabaran yang berlaku kepada Nabi SAW adalah dalam peperangan. Yang mana kalau kita kira pun dalam zaman moden ini, yang paling kita takut, yang paling digeruni oleh masyarakat pada ini ialah perang. Dia punya perang belum berlaku tapi kita dah gementar dulu. Jadi pasal kita guna senjata nuklear dan sebagainya kan. Yang zaman Nabi itu guna pedang. Tapi maknanya pada ketika itu kita melihat bagaimana orang Arab pada zaman Nabi SAW yang dikenal sebagai ummi. Ummi bukan wahai ibuku ya. Jadi ummi maksudnya tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Maknanya elemen apa yang dipapak oleh Syekh ialah ilmu, pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat penting. Sebab itu kita pun dengar hadis Nabi SAW, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, lelaki dan wanita. Jadi beliau memberitahu satu perkara yang menyedihkan beliau. Menyedihkan beliau, dia mengatakan, umat Islam di negara minoriti yang bilangannya mungkin 10%, 15%. Jadi mereka ini dengan bilangan yang sedikit ini, mereka melancarkan gerakan yang kita panggil radikal, menentang pemerintah yang tidak Islam pada zamannya, pada waktunya. Maka dengan sebab itu apa yang berlaku ialah mereka itu susah dan tidak berkembang dan meninggalkan orang tuanya dan sebagainya, dan akhirnya ilmu itu tidak dapat dikecapi dan dia pun tidak dapat melakukan apa-apa saja. Jadi benda itu seumpama satu perkara yang sia-sia. Sebab itu kalau kita lihat di zaman Nabi SAW pun peperangan itu diadakan selepas pendidikan itu dan selepas meraih kekuatan. Kalau tiada apa-apa, kekuatan tak ada, maka kita melancarkan dalam bentuk peperangan dan sebagainya, maka ia meninggalkan kesan impak yang negatif. Jadi itulah yang Syekh beritahu kepada kita, dan Syekh menasihatkan kita semua. Oleh kerana beliau ni masanya mengatakan pendek, dan saya pun rasa tak puas menjadi penterjemah yang sebegini pendek,
Biasa terjemah daripada pagi sampai ke malam. Bukan apa, sebab saya pernah duduk di negara Arab selama 7 tahun tanpa henti. Jadi 7 tahun henti itu saya masuk ke kampung Arab dan sebagainya. Jadi memang bab menterjemah dan sebagainya ini memang berlaku. Jadi memang kalau setakat 30 minit tu macam minum air, tak sempat nak habis lah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanapun saya selaku MC pada ketika ini dan sebagai mutarjim pada program ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang hadir yang melapangkan masa daripada jauh untuk mendengarkan ceramahnya, walaupun ringkas tetapi padat. Walaupun ringkas tetapi padat, penuh dengan ilmu. Yang mana kalau kita dapat pengajaran daripadanya, saya rasa sebagai mutarjim di sini, apa kita dapat ialah kita akan terus menerus melakukan dakwah dengan cara yang paling bijaksana, yang paling berdisiplin, yang paling terbaik, supaya dia akan memberikan kemenangan secara total kepada umat Islam dan bukan merugikan umat Islam itu sendiri. Jadi nashkurukum Syekh ala al-kalam al-tayyib, ala al-kalam tayyibah, ala da'wah al-ghayurah lil mustama'ina al-malizihin. Taban hadha bifadl min du'at al-muslimin wa khasatan min wilayatul Arab. Fa nahnu malizin, nahnu nash'ur masrur jiddan bihadhi liqa wa bihadhi muhadarah. Fa insyaallah biiznillah subhanahu wa ta'ala nahnu naltaqi fi sanah muqbilah insyaallah biiznillah. إن شاء الله بكرة نلتقي هناك برامج أخرى كثير هنا فأيضا في يوم من الأيام إن شاء الله نحن سنستفيد من وفود من دول عربية فإن شاء الله جزاك الله خير الجزاء على جميع المستمعين والمستمعات فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.